Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa masalah hukum dalam peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain bukan sahaja peperangan yang berlaku, memberi pengajaran supaya tidak sombong dan takabur. Jangan merasa overconfident. Kerana ramai jumlah, berasa kuat, lupa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajar kepada orang yang beriman. Dengan pukulan yang dahsyat, kemudian Allah Ta'ala selamatkan mereka. Yakin ke diri, lupa pada Allah. Akhirnya menang dan mencetuskan beberapa hukum. Yang pertama, hukum ariyah. Hukum meminjam. Dalam peperangan Hunain dan ekorannya terdapat masalah hukum yang menjadi nas yang dibincang oleh para ulama. Di samping melaksanakan yang telah dinaskan di dalam Al-Quran. Berkenaan ghanimah, rampasan perang. Hasil yang dirampas dengan peperangan. Dan tawanan, hukum tawanan. Di antaranya ialah masalah i'arah, pinjaman. Apabila Rasulullah SAW meminjam alat perang seperti baju rantai dan senjata dari Safwan bin Umayyah radhiyallahu an. Ini dia dah masuk Islam. Belum dia dah masuk Islam. Tak masuk Islam lagi. Pada masa Fathu Makkah, Safwan bin Umayyah ini tak masuk Islam lagi. Dia salah seorang pemimpin Makkah yang terkenal, yang kaya. Bila Nabi dapat tahu musuh berkumpul di lembah perhampiran Hunain, Hawazin dan Thaqif, Nabi suruh sahabat bersedia untuk perang. Lalu Nabi panggil Safwan bin Umayyah. Nabi kata, awak ada simpan senjata. Banyak simpan senjata. Tempat ni. Padahal tidak ada siapa yang tahu melainkan dia seorang yang tahu. Ini menandakan Tuhan beritahu. Rasulullah sungguh daripada Allah Ta'ala. Masa itu dia tak masuk Islam lagi. Lalu dia ambil, bawa kumpul depan. Dia tanya Nabi, rampah ke pinjam? Nabi kata pinjam. Maka timbullah hukum pinjam. Itu satu bab. Satu bab lagi, peristiwa ini menunjukkan boleh meminta pertolongan orang kafir dalam keadaan yang perlu. Sumbangan orang kafir dalam peperangan. Masa perang Badar, bila orang kafir tawar diri nak tolong, Nabi tolong. Peristiwa Badar. Nabi tanya, awak Islam ke tidak? Dia kata tak. Nabi kata pergi. Dia seorang pahlawan yang handal, tapi tak masuk Islam. Kemudian dia datang, kali yang kedua, nak tolong. Nabi kata, awak masuk Islam tak? Dia kata, tak. Aku tak terima. Kali yang ketiga, dia kata dia masuk Islam. Baru Nabi terima dia. Jadi, Nah ni mengatakan tak boleh terima bantuan orang kafir. Ini masa perang Badar. Ada Fathu Makkah berlaku peristiwa ni. Nabi minta bantuan orang kafir. Hukumnya menasahkan hukum yang dahulu. Kerana Fathu Makkah kemudian daripada Badar. Ataupun dalam keadaan situasi yang berbeza. Nak tarbiyah para sahabat. Keadaan yang berbeza. Ada masa boleh kita ambil bantuan, ada masa tak boleh bantuan. Kesimpulannya, para ulama bersepakat menyatakan bahawa meminjam barang laksana wadi'ah, menyimpan. Hukumnya kalau rosak tidak diganti, melainkan berlaku kecuaian dalam menjaganya. Atau menggunakan lain daripada yang ditetapkan, maka dia anggap melampau, yang wajib ganti. Yang mewajibkan ganti. Kalau didapati rosak atau hilang, Imam Asy-Syafi'i menyatakan kalau dinyatakan syarat yang nyata di dalam akad supaya diganti, kalau rosak,
dan hilang, maka hendaklah dijamin dengan syarat itu. Buat syarat ganti, kena gantilah. Adapun ariah pinjaman, pada asalnya menjadi amanah di tangan orang yang memegangnya. Tetapi diharuskan mengadakan syarat, khususnya dalam keadaan yang memungkinkan berlakunya kerosakan atau kehilangan, seperti senjata untuk berperang. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan beberapa orang ulama berpendapat bahawa ariah itu tidak dijamin walaupun dengan syarat kerana ia memberi makna wadi'ah sifat. Kalau mengadakan syarat, maka hilanglah maknanya. Kalau buat syarat, hilang makna pinjam. Bahkan ariah boleh digunakan dengan izin pemilik. Adapun wadi'ah sekadar menyimpan sahaja. Ini huraian Abu Hanifah. Terdapat perselisihan pendapat dalam masalah ini kerana perbezaan pahaman dalam masalah senjata yang dipinjam oleh Rasulullah SAW daripada Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Di mana jawapan Rasulullah SAW kepadanya apabila ditanya, adakah dia ambil secara merampas atau meminjam? Jawapan Rasulullah SAW, pinjam bukannya rampas. Ini memberi arti, adakah pinjam dengan jaminan untuk ganti atau tidak kalau hilang. Wallahu alam, tak tahu bagaimana selepas itu. Ini menjadi khilaf kalangan ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, membunuh unta di medan perang. Tindakan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu membunuh unta yang ditunggang oleh pembawa bendera dengan dibantu oleh rakannya, seorang sahabat dalam kalangan Ansar, yang membunuh orang yang menunggangnya, yang membawa bendera di hujung tombak panjang, menunjukkan bahawa dibolehkan membunuh atau membinasakan apa-apa yang boleh melemahkan musuh, termasuk binatang tunggangan, di mana tindakan membunuh unta itu tidak dikira kesalahan menyaksa binatang kerana sebab-sebab keperluan peperangan, diizinkan. Ini hukum yang kedua. Yang ketiga, bahagian mu'allaf. Bahagian mu'allaf. Mu'allaf ialah mereka yang dijinakkan kepada Islam. Tindakan Rasulullah SAW membahagikan ghanimah, harta rampasan, kepada para mu'allaf. Sama ada yang telah menganut Islam, mu'allaf itu. Yang menganut Islam, baru dia masuk Islam. Seperti Abu Sufyan. Atau yang dijangka menganut Islam. Dia ni kalau beri, dia masuk Islam. Tak masuk Islam lagi. Dia tak adakan mu'allaf. Ini mengikut Imam Malik khususnya. Atau yang boleh dihilangkan rasa permusuhannya. Dia ni jahat. Kalau kita beri, dia senyap. Dia tak lawan kita. Termasuk tak mu'allaf. Adakah daripada khumus 1/5 yang ditetapkan Rasulullah SAW, atau daripada keseluruhan harta ghanimah? Adakah Nabi beri daripada khumus? Kerana harta rampasan itu dibahagi 5. 4/5 untuk bala tentera. 1/5 untuk pemerintah. Nabi lah yang menjadi pemimpin, menentukan urusan. Adakah dibahagi mu'allaf ni daripada belum dibagi lagi, atau Nabi ambil bahagian dia? Ini khilaf ulama. Perkara ini timbul kerana ayat Quran menyatakan dengan jelas bahagian mu'allaf daripada zakat. Tetapi tidak jelas dalam perkara ghanimah. Zakat ada bagi mu'allaf, ghanimah tak ada bagi mu'allaf. Macam mana Nabi boleh bagi mu'allaf dalam masalah ghanimah Hunain? Ini jadi perbincangan. Dalam perkara zakat, Allah Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Ini pembagian zakat. Sesungguhnya harta-harta zakat itu dibahagikan kepada orang-orang fakir, satu.
Orang-orang miskin, 2. Amil yang mengurusinya, 3. Para mu'allaf yang dijinak hati mereka, 4. Hamba-hamba yang merdekakan dengan bayaran, 5. Orang-orang yang berhutang, 6. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah, 7. Dan orang musafir yang memerlukan pertolongan, 8. 8 asnaf. Ini adalah perintah wajib daripada Allah, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Taubah ayat 60. Ayatnya berkait dengan zakat. Adapun ghanimah dinyatakan firman Allah Ta'ala. Ghanimah lain, ayat lain. Firman Allah Ta'ala, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya apa-apa harta yang menjadi rampasan perang, ghanimah, maka sesungguhnya bagi Allah khumusnya 1/5 bagi Rasul. Bagi Allah, bagi Rasul 1/5. Kaum keluarga Nabi, mereka ni tak boleh terima zakat. Anak-anak Nabi tak boleh terima zakat. Maka Allah Ta'ala peruntukkan berghanimah. Anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang musafir yang memerlukan pertolongan. Ada anak yatim, zakat tak anak yatim. Dengan sebab itu tak boleh beri zakat anak yatim, kerana anak yatim tu kaya. Ada orang dia salah, dia beri zakat ke anak yatim. Tak kena. Anak yatim dah ada harta. Kalau anak yatim dah ada harta, tak boleh beri zakat. Ada anak yatim, tapi saka ayah dia banyak, kaya. Tak boleh beri zakat. Ghanimah boleh. Dalam bagian zakat 8 tak ada anak yatim. Yang hanya fakir miskin. Kecuali kalau anak yatim tu fakir miskin. Boleh. Ataupun dia belajar sabilillah. Beasiswa umpamanya, itu tak jadi salah. Kalau beri atas nama anak yatim tak boleh. Itu kena faham. Kecuali ghanimah. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami di hari yang membezakan, di hari bukan di haram, di hari. Salah aja. Di hari yang membezakan dua golongan. Yang benar dan yang salah. Hari bertempurnya dua kumpulan dan Allah itu maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Surah Anfal ayat 41. Ayat ini berkait dengan pembahasan ghanimah. Oleh kerana ayat ghanimah tidak menyalahkan secara nas peruntukan bagi golongan mu'alaf. Macam mana Nabi bagi mu'alaf masa perang Hunain? Maka para ulama berkhilaf dari bahagian manakah dicabut Rasulullah SAW bagi golongan mu'alaf itu. Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan anak murid Imam Malik, Imam Syafi'i. Dan beberapa ulama berpendapat ianya dicabut daripada khumus yang diberi kepada Rasulullah SAW. Nabi ambil bahagian dia. Bukan ghanimah. Bahagian Nabi, 1/5 tu. Bahagian negara. Waktu Nabi beri pada mu'alaf. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama lagi berpendapat ianya diambil keseluruhan Anfal ghanimah. Yang ambil keseluruhan. Bukan 1/5 hak Nabi. Ini pendapat Imam Ahmad. Yang belum dibahagikan. Di mana imam, yakni ketua tentera atau ketua negara berhak menentukannya. Ketua negara berhak menentukan. Boleh ambil harta itu dibahagi kepada mu'alaf. Kemudian hukum pembebasan tawanan dengan haiwan. Tindakan Rasulullah SAW mengganti haiwan kepada mereka yang tidak mahu membebaskan tawanan secara rela mengandungi hikmah bahawa Islam menetapkan langkah menghapuskan amalan menjadikan tawanan sebagai hamba abdi serta menghapuskan abdi dalam kalangan sesama manusia.
adalah tindakan yang lebih dahulu berabad-abad lamanya daripada revolusi Perancis, Abraham Lincoln dan peristiharaan bangsa-bangsa bersatu. Islam mendahului bangsa bersatu dalam membebaskan hamba abdi. Peristiwa Hunain ni Nabi bebaskan hamba abdi sama ada secara tebusan ataupun secara percuma. Bahkan Islam telah berjaya menghapuskan amalan abdi dalam masyarakatnya dan menaikkan taraf mereka ke martabat yang sama dalam pencapaian ilmu dan pemerintahan negara. Sehingga ada di antara keturunan mereka menjadi ulama muktabar dan pemimpin negara. Kerajaan Osmaniyah, kerajaan Mamalik, itu semua bukan hamba tu. Jadi raja. Jadi khalifah. Itu dalam sejarah Islam. Ini berlaku dalam Hunain. Kemudian hukum umrah. Setelah berada di Ji'ranah selama 13 hari. Nabi berhukum di Ji'ranah. 13 hari duduk situ. Setelah membahagikan ghanimah duduk situ, maka Rasulullah SAW menunaikan umrah dengan bermiqat daripada Ji'ranah. Sampai sekarang pergi Mekah, kalau nak buat umrah pergi ke Ji'ranah, kerana ambil sunnah Nabi. Kan peristiwa Hunain, Nabi berumrah pakai ihram di Ji'ranah. Bertolak dari Ji'ranah pada waktu malam. Seorang Badui, orang darat. Orang Badui ni orang darat. Orang kata berdalaman. Yang juga mahu menunaikan umrah berihram dengan jubah. Orang Badui dah uti. Nak buat umrah pakai baju, tak pakai ihram. Bahan dengan jubah begitu je. Dan badannya berlumuran bau-bauan, bau minyak wangi pula. Dia bertanyakan Rasulullah SAW cara mengerjakan umrah. Dia tanya Nabi cara buat umrah. Pakai janggut dekat Nabi. Pakai baju jubah dekat Nabi, saya nak umrah Rasulullah. Pakai ihram tak ada. Pakai lawa. Dengan bau-bauan. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya membuang jubah dan mandi untuk menghilangkan bau-bauan dari badannya. Suruh dia mandi. Suruh pakai ihram, pakai lepas. Mengikut satu riwayat, bahawa Rasulullah SAW bertanyakan, bagaimana cara engkau mengerjakan haji? Nabi tanya, membuat haji mana? Nabi tanya, bagaimana membuat haji? Dia menjawab, saya membuang jubah. Saya tak pakai jubah. Pakai pakaian kain lepas. Sabda Rasulullah SAW, isna' fi umratika ma kunta sani'an fi hajjika. Lakukan dalam umrahmu apa yang kamu lakukan ketika kamu mengerjakan haji. Sama aja. Pakai ihram, kata Nabi. Bukan pakai baju. Peristiwa ini menjadi khilaf dalam kalangan ulama. Sekiranya meletakkan bau-bauan sebelum meniakkan umrah. Kita bauan belum niat umrah lagi. Bau dah ada. Ada yang mengharamkan dan ada yang mengatakan disunatkan sebelum berihram. Ada ulama kata kena basuh. Ada ulama kata tak payah basuh lah, belum niat lagi. Adapun mazhab Syafi'i memilih sunat sebelum berihram. Wallahu alam. Mazhab Syafi'i sunat belum ihram. Pakai bauan dulu. Lepas pakai ihram tak boleh pakai. Rasulullah SAW teguh bertalbiyah. Tadi labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda la syarika lak. Itu talbiyah. Sehingga beristilam di Hajar al-Aswad. Bagi memulakan tawaf dan menyempurnakan umrahnya pada malam itu juga. Tak tidur. Habis umrah barulah tidur. Umrah ini ditunaikan pada bulan Zulkaidah. Setelah tiba di Ji'ranah, padahal bulan Kaidah ini bulan haji. Hanya boleh buat umrah bulan haji. Tak ada salah. Setelah tiba di Ji'ranah, terus dia arah bertolak pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW telah melantik Attab bin Usaid radhiyallahu an, yang masih muda dalam usia 20 tahun. Nabi latih Attab bin Usaid, umur 20 tahun, muda sangat. Menjadi amir ketua pentadbiran Mekah, jadi gubernur Mekah. Umur 20 tahun. Kerana dia hafal Quran. Quran jadi panduan. Dan menugaskan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi guru mengajar agama. Mu'adh ni alim. Kepada penduduknya. Rasulullah SAW membayar per Attab bin Usaid 1 dinar 1 hari, gaji hari. Ada gaji juga Nabi pun.
Bukan benda malaikat tak makan. Nabi beri gaji 1 hari 1 dinar. Dinar ni 2 emas. Diterimanya jawatan dengan ikhlas menjalankan tugas dan berqanaah, berpuas hati, dan redha dengan bayaran yang sedikit dan tugas yang berat. Wallahu alam. Bab yang ke-6, pulang ke Madinah. Operasi ketenteraan dan penyerahan diri kepada Islam. Setelah berjaya membebaskan Mekah dari jahiliah, menang dalam peperangan Hunain, kabilah Arab yang begitu kuat dan besar kalah depan dengan Islam, Nabi pulang ke Madinah dengan penuh kekuatan. Selepas itu datangnya rombongan pada tentera Arab, rombongan kabilah Arab menyerah diri masuk Islam. Islam berkembang dengan pesat. Disebut dalam Quran, idza ja'a nasrullah wal fath ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datangnya kemenangan, iaitu Fathu Makkah, engkau akan melihat manusia berduyun-duyun masuk Islam. Masa itu beristighfar, bertasbih, puji-puji dan bertaubat kepada Allah Taala. Sayyidina Umar panggil sahabat-sahabat Nabi, tanya apa makna ayat ni. Jadi banyak orang menafsirkan sekadar kemenangan Mekah saja. Kemenangan Mekah saja. Bila Mekah sudah menang, menyebabkan orang ramai masuk Islam. Betul. Ada lagi. Lalu Sayyidina Umar tanya Abdullah bin Abbas, apa makna? Abdullah bin Abbas kata, Nabi nak mati. Nak mati. Bila Islam tak sempurna, Nabi wafat. Jadi dia ni tajam. Abdullah bin Abbas ni. Dia faham. Jadi Tuhan tak jadi Nabi ni hidup selama-lama, dia bukan Tuhan. Jadi bila Mekah sudah berjaya dibebaskan dan Hunain menang, walaupun mereka awalnya dikepung, kemudian berjaya mengalahkan Saqif dan Hawazin, di mana kaum Saqif berlindung di Taif, kota iaitulah bandar yang berkota, yang subur. Sampai hari ni Taif ni satu tanah yang luar biasa, yang subur. Macam-macam tanaman, buah-buahan ada di situ, makanan cukup. Kepung tak jadi apa. Lalu Nabi suruh bunuh balik. Mudah-mudahan mereka masuk Islam, kata Nabi. Dalam perjalanan berlaku peristiwa Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Urwah bin Mas'ud inilah pemimpin Saqif, Taif. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah SAW diekori oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang pemimpin Saqif. Pemimpin Saqif ialah kabilah yang tinggal di Taif, yang dihormati di Taif. Setelah menemui Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Terus masuk Islam. Taif ni terkenal dengan keras. Tiba-tiba pemimpin dia, Urwah bin Mas'ud, masuk Islam. Dan meminta izin untuk pulang ke Taif bagi mengisytiharkan keislamannya dan mengajak Bani Saqif masuk Islam. Minta izin dengan Nabi. Rasulullah, izinkan saya balik ke Taif, saya nak ajak orang masuk Islam. Nak beritahu saya masuk Islam dan nak ajak orang ramai masuk Islam. Rasulullah SAW memberi amaran kepadanya. Innahum qataluk, kata Nabi. Mereka membunuhmu, kata Nabi. Jangan. Nanti membalik orang bunuhmu. Kerana memahami perangai keras dan kejahatan mereka. Nabi tahu perangai Saqif ini keras. Penuh lontar Nabi siapa berdarah. Dalam kisah yang terkenal, Nabi bila Abu Talib Khadijah mati, Nabi pergi ke Taif. Ajak orang Taif masuk Islam. Dilontar dengan batu. Ini Taif. Lepas buka Mekah, berlawan pula. Dan degil orang Taif ni. Nabi kata, bahaya membalik nanti dia bunuhmu.
Kata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihim min abkarihim." Kata dia, "Wahai Rasulullah, mereka lebih kasih pada saya daripada anak-anak mereka." Orang Taif ni sayang saya Rasulullah. Orang Taif ni sayang ke saya lebih sayang pada anak. Begitu, dia soal dia hormati. Abu Urwah tiba di Taif dan mengisytiharkan Islamnya, serta mengajak orang ramai supaya Islam. Dia pun bersyarah, suruh orang masuk Islam. Dia dah masuk Islam, aku ajak kamu semua ni masuk Islam lah. Tiba-tiba dia serang dengan panah. Pakai panah. Panah, ramah pula, mati ya. Dari segenap penjuru, ketika dapat bercakap, dia ditanya berkenaan harga darahnya. Tak mati lagi, dia cakap. Orang main dia tanya harga darah dia. Dengan tegah dia menjawab, "Karamatan akramani Allahu biha wa syahadatan saqaha Allahu ilayya. Falaysa fiyya illa ma fi syuhada alladzina qutu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yartahila ankum fadfanuni ma'ahum." Riwayat Ibn Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Kata dia, kemuliaan Allah memuliakan aku dengannya, kata dia. Tuhan muliakan aku. Mati syahid yang Allah bawakan kepadaku, tiada lagi padaku malaikat dimasukkan ke dalam kalangan para syuhada yang dibunuh ketika mereka bersama Rasulullah SAW sebelum meninggal kamu. Macam bunuh orang lain enggak? Bunuh orang lain itu mati syahid, aku mati syahid, kata dia. Maka kebumikan aku bersama mereka, kata dia. Tanam mayat aku dekat kubur orang mati itu. Apabila Allah SAW menerima kematiannya, terus bersabda, "Inna mislahu fi qaumihi kamathali sahibi Yasin fi qaumihi." Kata Nabi, bandingannya laksana orang yang mati syahid yang diceritakan dalam surah Yasin dalam kalangan kaumnya yang membunuhnya, kata Nabi. Urwah ni dapat kelebihan. Orang mati syahid disebut kisah dalam surah Yasin. Urwah dapat kelebihan itu, kata Nabi. Bila Nabi kata begitu, memang dia dapat kelebihan itulah. Dan diriwayatkan dalam hadis-hadis, kadang-kadang malaikat Jibril datang jumpa Nabi, rupa Urwah bin Mas'ud. Jibril rupa dia. Rupa Dahyatul Kalbi. Dia ni mungkin orang lawa, rupa Dahyah, dan rupa dia. Ada riwayat demikian. Cerita syahid dalam surah Yasin ramai dalam kalangan umat Islam yang tidak menyedarinya. Jauh sekali untuk mengambil contoh daripadanya. Walaupun ramai yang membacanya sebabnya kerana buta Al-Quran. Banyak kita baca Quran, buta Quran, tak tahu makna. Kita tak surah Yasin itu ada kisah yang menarik. Orang yang dikenali dengan Habibun Najjar, yang beriman kepada 3 orang Rasul, yang dibohongi oleh kaumnya, apabila dia mengisytiharkan imannya lalu ia dibunuh dengan kejam. Firman Allah Ta'ala, "Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yurini ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum shay'an wa la yunqidun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin." Ayat ni maksudnya, dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari. Apabila tiba di tempat Rasul-Rasul itu dikerumuni orang ramai, dia berkata, "Wahai kaumku, ikutlah Rasul-Rasul ini.
Ikulah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu upah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apabila ditanya, adakah kamu telah menerima agama mereka? Lelaki itu menjawab, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan? Patutkah aku menyembah Tuhan yang lain daripada Allah? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki sesuatu bala menimpa aku, maka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah itu tidak boleh memberi sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik, tentulah berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu setelah ia mati dibunuh dengan memijaknya beramai-ramai sehingga keluar usus. Dikatakan kepadanya dalam alam barzakh, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, lelaki itu bercakap dalam barzakh, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang apa yang menyebabkan aku diampunkan oleh Tuhanku, dan dia meletakkan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Ini dalam surah Yasin. Ceritanya ada sebuah negeri Antakya. Antakya ni ialah wilayah utara Syria, sempadan dengan Turki. Masih ada Antakya. Di situlah berlakunya cerita ni. Mengikut riwayat, Allah Taala utuskan Rasul. Ada riwayat mengatakan Nabi Isa menghantar utusan. Nabi Isa hantar utusan. Ada riwayat kata begitu. Riwayat kata Rasul yang utus, dia wahyukan oleh Allah. Kalau ikut Qurannya, Rasul lah. Allah Taala utuskan Rasul. Seorang Rasul tak percaya. Seorang Rasul tak percaya. 3 Rasul untuk mendukung perjuangan Islam. 3 Rasul ni mengajak orang ramai menyembah Allah Taala. Kerana penduduk negeri itu menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Akhlak yang jahat. 3 Rasul ni ajak orang ramai beriman kepada Allah. Orang ramai yang menyorok, mengejek, mempertudakan mereka. Lalu berita 3 Rasul ni diketahui oleh seorang yang beriman, Habibun Najjar. Mengikut riwayat nama dia Habib An-Najjar. Dia tukang kayu, kerja tukang kayu. Bila dengar berita, dia terus pergi. Dia ni min aqsal Madinah, duduk di pinggir bandar. Ulama masyarakat kata duduk pinggir bandar ni orang yang ada pendidikan, ada pengetahuan. Kalau duduk di bandar sangat, leka. Duduk luar bandar, bodoh, tak belajar apa. Begitu. Duduk pinggir bandar, dia mendapat kemajuan bandar, dan di luar ada pengaruh bandar. Ini hikmat orang duduk pinggir bandar. Gitu. Jadi dia mahukan kebenaran. Bila dengar rasul-rasulnya dia ejek, dia pun pergi. Dia bersalah pula ke orang ramai. Mengapa kamu tak ikut rasul-rasul ni? Rasul ni bercakap benar, cakap betul. Berimanlah pada dia. Dia tak minta upah. Rasul-rasul tak minta upah pada kamu. Mengapa kamu ejek dia? Senda. Kalau kamu buat biar begitu saja pun tak apa. Ni tak. Ejek-ejekkan dia. Biarlah. Nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah bukan paksa. Tapi dia ejek-ejek. Bila orang ramai degi, dia terus mengisahkan diri dia beriman. Sebaik saya isah dia beriman, orang ramai tangkap dia, pijak ramai-ramai. Pijak ramai-ramai, ligang sampai keluar perut. Tubi usus daripada tubuh dia. Ramai orang pijak. Quran mengatakan, sebaik saja roh dia masuk di alam roh, dia bercakap lagi. Ini mengatakan ahli pidato alam dunia dan alam barzakh. Sarah lagi. Sampai mati itu dalam barzakh sarah lagi. Ya laita qaumi ya'lamun. Kaum aku tak tahu ke aku di mana sekarang. Itu ucapan di alam barzakh. Belum baru tu di alam dunia. Ini ahli pidato 2 alam. Kalau 2 alam ni kalau kita menatang tak boleh makan 2 alam. Atau darat laut ni dah. Alam dunia ada alam barzakh. 2 alam. Tuan beri kebelian. Dia anggap sebagai seorang yang syahid. Yang syahid akbar. Syahid yang paling afdal.
Maka lahir dalam kalangan umat Muhammad SAW seorang yang masih syahid bertokoh syahid dalam surah Yasin, iaitulah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Nabi sendiri istihar, dia ni syahid Yasin di kalangan umat aku, kata Nabi. Dia mendapat kelebihan. Dia ni berbani Saqif. Operasi ketenteraan dan pencerahan diri kepada Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Operasi ketenteraan dan penyerahan diri kepada Islam. Setelah berjaya membuka Makkah kepada Islam, berkuasa dan memerintah, dan melumpuhkan jahiliyah Arab, dan tiba di Madinah yang tercinta di akhir bulan Dzulqa'dah, masuk tahun ke-9 Hijrah. Dakwah menyebarkan Islam dalam kalangan saki-baki kabilah Arab tetap diteruskan. Walaupun sudah berjaya di Mekah, kabilah-kabilah Arab yang masih hadir itu dah lemah, Islam dah kuat, perjuangan diteruskan. Dakwah menyebarkan Islam dan kalangan saki-baki kabilah Arab tetap diteruskan. Rasulullah SAW mengarahkan beberapa operasi ketenteraan. Operasi tentera pun ada, bukan saja dakwah. Di antaranya, mengarahkan pasukan tentera seramai 400 orang yang dipimpin oleh Qaus bin Sa'ad supaya memerangi kabilah Sada', satu kabilah di Yaman. Tiba-tiba seorang anggota kabilah yang mengaku mewakili kaumnya datang menghadap Rasulullah SAW, merayu supaya tentera Islam ditarik balik. Merayu, tarik balik jangan sekarang. Rasulullah SAW mengarahkan bala tentera pulang tanpa melancarkan serangan. Ini menandakan Islam mendahulukan damai. Firman Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sedang kamu berperang, tiba-tiba musuh ajak berdamai. Berdamai dan bertawakal kepada Allah, menunjukkan Islam mendahulukan perdamaian. Kabilah Sada' menghantar rombongan seramai 15 orang. Mereka menjadi tetamu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, pemimpin Ansar. Kemudiannya menghadap Rasulullah SAW untuk ikrar Islam dan bai'ah. Masuk Islam dan bai'ah janji setia. Mereka pulang dan menyebarkan Islam dengan berjaya dalam kalangan kabilah. Sebuah kabilah lain yang dekat. Apabila Rasulullah SAW menunaikan haji wada', selamat tinggal, haji akhir, lepas Nabi wafat, kita baca kemudian. Kabilah ini menghantar 100 orang untuk menyertainya. Jatah wakil 100 orang. Islam sungguh buat ini. Rasulullah mengutuskan Bishr bin Sufyan Al-Adawi supaya memungut zakat daripada perkampungan Bani Ka'ab, daripada kabilah Khuza'ah. Tiba-tiba dihalang dan diganggu oleh Bani Tamim yang tinggal berhampiran. Lalu Rasulullah SAW menghantar pasukan tentera seramai 50 orang. Dalam kalangan Arab Badawi yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Ini pemimpin Badawi ini. Kok timur unta banyak. Masa perang Hunain. Nabi berhadiah unta 100 ekor. Pasukan ini melancarkan serangan dan menawan beberapa tawanan yang dibawa pulang ke Madinah. Hebat. Berperang, sanggup perang. Masuk Islam. Dapat usaha masuk Islam, dijinakkan hati dia. Bawa pulang tawanan. Bani Tamim akhirnya menghantar rombongan yang dianggotai oleh di antaranya Atarid bin Hajib, Zabarkhan bin Badur, dan Ammar bin Ahtam. Mereka merayu agar dibebaskan tawanan. Lalu dibebaskan. Merayu minta tawanan dibebas. Nabi bebas. Islam menggalakkan bebas. Mengikut satu riwayat,
kedatangan rombongan ini menjadi sebab turunnya ayat-ayat permulaan surah Al-Hujurat. Apabila mereka memanggil Rasulullah SAW dengan menyebut nama, hai Muhammad, hai Muhammad. Tak panggil Rasulullah, tak beradab. Dengan suara yang lantang. Perangai orang Badui. Hai Muhammad panggil. Nabi duduk di rumah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta tarja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 4 hingga 5. Sesungguhnya mereka yang memanggilmu di balik dinding, kebanyakan mereka tidak berakal. Dan kalaulah mereka bersabar sehingga engkau keluar menemui mereka, adalah lebih baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala ampunkan mereka, walaupun mereka berkasar terhadap Nabi SAW. Mengikut satu riwayat yang lain, berlakunya pertandingan syair dan pidato. Apabila Hajib bin Atarid, pemidatu mereka, menyampaikan ucapan berbangga dengan kebolehannya, berpidato dan bermegah dengan kabilah dan keturunan. Belawan besar. Dia terkenal dengan bijak pidato. Bangun ahli pidato dia. Namanya Haji bin Atarid. Bangun menyampaikan ucapan. Berbangga kabilah dan keturunan. Pidatonya ialah, Alhamdulillahilladzi lahu alaina al-fadlu wal-man. وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا في الناس وأولى فضلهم فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا ولو نشاء لأكثرنا الكلام ولكننا نحيا من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلك أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. Ini ucapan dia. Makna dia, segala puji bagi Allah. Puji Allah yang memiliki kurnia yang melimpah kepada kami. Dia dalam masuk Islam. Ialah yang berhak menjadikan kami raja-raja. Berbangga dengan kabilah dia. Mengurniakan kepada kami harta yang banyak. Kami lakukan padanya perkara yang baik dan ia telah menjadikan kami semulia-mulia penduduk timur. Yang paling banyak bilangannya, yang paling mudah persediaannya. Maka siapakah yang seperti kami dalam kalangan manusia? Maka sesiapa yang ingin menunjukkan megahnya kepada kami, maka sila bilangkan jumlah pengikut lebih ramai daripada kami. Dia duduk situ tak tahu orang lain yang mahu pada dia. Kalau kami mahu, nescaya kami bercakap lebih banyak, tetapi kami mahu untuk bercakap. Kami malu untuk bercakap banyak. Saya mengucapkan ucapan saya ini supaya mereka boleh berucap seperti kami dan perkara yang lebih daripada kami. Ucapan dia. Lalu Nabi SAW meminta Qis bin Shammas radhiyallahu anhu, pemidatu Khazraj orang Madinah, dalam kalangan Ansar, berdiri menyampaikan ucapan balas dengan bersabda, qum fa'ajibir rajul fi khutbatih. Nabi kata, bangun dan jawabkan ucapan orang ini. Nabi pun kata, bangun ucap. Nabi dah ucap, suruh orang dia. Suruh Qis bin Shammas ucap. Qis datang bangun menyampaikan pidatonya. Alhamdulillahilladzi as-samawati wal ardu khalaqah qadha fihinna amrah wa wasi'a kursiyyuhu ilmah wa lam yakun syai'un qattu illa min fadlihi. ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خيرته رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه
فكان خيرة الله من العالمين ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذو رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله ونحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم والمؤمن والمؤمنات والسلام عليكم. Ucapannya. Tengok mana hebat. Mana segala puji bagi Allah, segala langit dan bumi Dia yang menciptanya. Dia menentukan kepadanya perintahnya, melimpahi kursinya oleh ilmunya. Kemudian sesungguhnya di antara kurnia Allah itu menjadikan kita raja-raja. Dia memilih dalam kalangan makhluknya akan Rasulnya orang yang paling mulia keturunannya, paling benar percakapannya, paling mempunyai kelebihan pangkatnya. Lalu dia menurunkan kepadanya akan kitabnya Al-Quran, memberi amanah menyampaikannya kepada makhluknya. Ia adalah pilihan Allah dalam kalangan seluruh alam. Kemudian dia menyeru manusia agar beriman kepada Allah. Maka beriman kepadanya kalangan muhajirin kaumnya dan keluarganya. Manusia paling mulia kedudukan dan paling baik menjadi pemimpin. Paling baik tingkah laku. Seterusnya terulung menyahut seruan apabila Rasulullah SAW mengajak menegakkan Islam dan mempertahankan ialah kami golongan Ansar Allah, penolong bagi menegakkan agama Allah. Kami memerangi orang-orang yang menentangnya sehingga mereka beriman. Maka sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya terpeliharalah harta dan darahnya. Dan sesiapa yang mendiamkan diri tidak menyahut seruan kepada agama Allah, kami berjihad menghadapinya kerana menegakkan agama Allah, memeranginya sehingga mudah sahaja kepada kami. Saya menyampaikan ucapan saya dan memohon keampunan Allah yang maha besar untuk muslimin dan muslimat. Wassalamualaikum. Ini ucapan wakil Islam. Rasulullah SAW membuka gelanggang pertarungan pidato dengan kekuatan hujah untuk mengajar kaum jahiliah yang bermegah dengan keturunan, pangkat dan harta. Menegaskan bahawa ukuran martabat manusia itu dengan iman, amal soleh dan takwa. Akhirnya Az-Zabarqan, salah seorang pemimpin mereka, membuat pengakuan ahli pidato mereka lebih baik daripada ahli pidato kita. Mengaku penyair mereka juga lebih baik dan kata-kata mereka lebih indah. Rasulullah SAW memberi harta bahagian mu'allaf kepada mereka. Hadiah. Hak kalah hadiah. Kita hadiah kat mana? Hadiah kat kalah. Kita hadiah pada kabilah ni. Jika diamati secara mendalam daripada kedua-dua ucapan tersebut, terserlah perbezaan fikrah di antara kedua belah pihak kerana dipengaruhi oleh persekitaran yang berbeza pula. Khutbah yang pertama dipengaruhi oleh suasana masyarakat Badawi yang tertutup mengikut cara masyarakat Madani. Dia tak berhubung dengan orang, masyarakat yang tak bertamadun. Madani ni yang bertamadun, yang beragama dan berilmu, yang maju, menuju kemajuan. Perlunya hubungan di antara individu dan masyarakat. Bukan saja individu dengan individu. Perlunya ikatan kebijaksanaan, keadilan dan ilmu pengetahuan yang menghasilkan tolong-menolong di antara sama lain dengan hidayah daripada Allah. Ini makna masyarakat Madani. Di mana masyarakat Badawi terkongkong daripada hubungan menyeluruh dan terkurung dengan kepentingan yang jumut. Jumut ni beku tak juga. Terkongkong menyekak katok bawah purung. Sehingga terlindung daripada mendapat cahaya hidayah. Walaupun menyebut Tuhan sekali-sekala. Sebut Tuhan juga sekali-sekala. Maka terkongkong dengan budaya bermegah dengan harta, pangkat dan kekuatan senjata semata-mata. Sehingga bermati-matian membeli kufur, menolak iman,
menukar petunjuk dengan kesesatan, menunjukkan kebodohan, menolak kebijaksanaan. Adapun pemimpin Datu Islam dengan uslubnya yang menawan, menarik kepercayaan kepada Allah dengan cara yang betul, sebenarnya semesta alam. Bukan sekadar sebutan lidah dan bibir. Rasulullah SAW yang membawa risalahnya bukan sebarangan. Para sahabatnya pula beriman dengan ikhlas sehingga rela berkorban bersamanya. Bukannya kerana sebab-sebab duniawi. Kelahiran mereka menjadi penyelamat bukan seperti yang difahamkan oleh mereka yang jahil. Seterusnya mengajar cara kebijaksanaan yang ada pada diri hendaklah dilaksanakan dengan betul, dengan menjaga sebaik-baiknya hubungan dengan Allah, diri sendiri dan sesama manusia yang hidup bermasyarakat. Kalau tidak, maka harta dan pangkat tidak berguna. Tak berguna harta kalau tak ada faedah. Macam hak yang kaya-kaya, negara yang kaya-kaya, banyak minyak, banyak apa. Akhirnya khutbah yang diucap berjaya memecahkan kebuntuan fikrah untuk mendapat hidayah. Sehingga hati badui yang kerah itu dapat dilembutkan, menghilangkan takabur iblis, sehingga menyerah kalah dan menerima hakikat bersama Islam. Terima hakikat masuk Islam. Masuk Islam. Ini satu kabilah. Kemudian Rasulullah memutuskan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid supaya memungut zakat di kampung Bani Mustalik. Mereka, ia penduduk kampung Bani Mustalik, keluar selama 20 orang. Dengan lengkap bersenjata. Ini seperti lain. Bersama unta zakat untuk menyambut kedatangannya. Mereka mari nak sambut orang datang. Dengan lembih. Orang ulu kan. Orang ulu ni selit parang di pinggang. Kalau tempat kita ni. Sama dulu. Dia selit keris, selit apa. Dia bawa nak beri unta zakat. Tiba-tiba Al-Walid salah sangka kerana pemusuhan yang berlaku di zaman jahiliah. Dia masuk Islam dah, tapi duk ingat zaman jahiliah lagi. Orang nak bunuh dia. Dia sangkanya datang untuk menyerang, lalu dia pulang ke Madinah. Melaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka dia arahkan pasukan tentera yang diketuai Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu untuk menyerang. Pasukan tentera yang ditugaskan itu keluar malam dan merancang untuk menyerang di waktu subuh. Tiba-tiba mendengar azan subuh dilaungkan di tempat tersebut. Menandakan mereka tetap beriman. Dengar bang subuh macam mana ni? Nak serang macam mana bang subuh? Ya, dia kata orang ni tipu. Bang subuh ni. Bang subuh ni bukan sebarangan maya subuh ni. Kalau orang calang-calang tak maya subuh. Ni bang subuh. Islam lagi. Khalid membatalkan arahan menyerang dan pulang ke Madinah. Melaporkan kepada Rasulullah SAW, menurunkan firman-Nya. Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu oleh orang yang fasik membawa berita, maka hendaklah diteliti terlebih dahulu agar kamu tidak bertindak terhadap suatu kaum secara jahil, lalu kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Tuhan kata bila siapa berita kena teliti. Ayat dan sebab nuzulnya menjadi pengajaran berumat Islam supaya berhati-hati menerima maklumat. Dan berita dari pihak yang fasik atau yang tidak jelas sifatnya agar tidak dipengaruhi oleh perbohongan dan fitnah yang merosakkan fahaman atau tanggapan. Apa lagi zaman kita ni, zaman banyak sangat fasik. Media-media yang menyiarkan semua hak baik, hak jahat, hak kufur, hak sesat, siap mereka. Bercampur adut. Sebab itu bila ada berita, jangan kita telan terus. Kena tabayun. Ayat ni memberi pengajaran. Mesti tabayun. Tabayun kena selidik. Kena lihat dulu. Betul tak betul berita tu. Kena hati-hati. Pasukan yang diketuai oleh Alqamah bin Mujaziz yang ditugaskan untuk menghadapi kumpulan dari Habasyah. Ini kumpulan pasukan lain. Pasukan, Nabi dapat maklumat, ada satu bala tentu daripada Habasyah. Habasyah ni sebelah Afrika.
yang mendarat di Jeddah. Mendarat di Jeddah. Kedatangan mereka begitu meragukan dan menunjukkan tanda permusuhan. Apabila menyadari kedatangan tentera Islam, mereka melarikan diri ke sebuah pulau di Laut Merah. Oleh kerana pada masa itu belum lagi wujud tentera laut yang dapat mengejar musuh di laut, maka tentera Islam berpatah balik ke Madinah. Bundur balik ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, diizin kepada satu pasukan pulang lebih cepat. Mengikut satu riwayatnya, tentera ni jumpa bakai ikan naik laut di Kamsor. Buat macam mana ni? Lalu mereka makanlah kata, makan ikan. Tak tahu ikan ni halal tak halal. Balik tanya Nabi. Nabi kata, "Wat-tuhuru ma'ul hillu mitatuh." Bakar dia halal, air dia suci. Nabi kata. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa binatang laut tak payah sembelih. Ikan. Kalau tak mabuk, besar mana pun, kalau tak mabuk, boleh makan. Jadi dalil pada mazhab Syafi'i. Dalam perjalanan pulang, diizinkan bersatu pasukan pulang. Dalam jalan pulang, diizin bersatu pasukan pulang lebih cepat. Dengan dilantik ketuanya benar Abdullah bin Huzafah. Kalau tak silapnya, Al-Qamah suruh Abdullah bin Huzafah balik dulu. Cepat beri maklumat ke Nabi. Balik dulu pasukan ni. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan suka bergurau. Dia ni seorang sahabat yang nakal, kelakar, suka bergurau. Dia mengambil kesempatan daripada amanah SAW menaati sesiapa sahaja dilantik menjadi ketua. Nabi pesan, mu kena taat ke ketua kamu. Tiap-tiap kali bila keluar, Nabi wasiat kepada tentera, mereka taat pada ketua. Tiba-tiba dia mengarahkan anggota pasukannya, ni bergurau. Dia mengarahkan anggota pasukannya mengumpul kayu api. Setelah dinyalakan api, dia mengarahkan mereka terjun dalam api. Yang dinyalakan dengan menegaskan, tidakkah Rasulullah mengarahkan kamu taat kepada ketua kamu? Rasulullah kata taat ke ketua, masuk dalam api. Dia memang dia tak suka pun, muka dia serius. Masang. Mereka memandang antara satu sama lain dan ada yang berkata, sesungguhnya kita bersama Rasulullah untuk melarikan diri daripada dibakar ke dalam api neraka. Mengapa boleh kita terjun dalam api ni? Ada yang kata gitu. Setelah pulang ke Madinah, mereka melaporkan perkara yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Tiba Rasulullah bersabda, la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq, law dakhaluha ma kharaju minha abada. Nabi kata, kalau mereka masuk ke dalamnya, api nescaya mereka tidak keluar selama-lamanya, masuk neraka. Tidak harus taat kepada makhluk dalam perkara maksiat terhadap Tuhan pencipta. Tak boleh taat pada makhluk. Kalau ketua pun suruh buat maksiat, tak boleh. Dia arah pada maksiat. Walaupun dia bergurau, tapi hadis ni jadi pengajaran. Mengikut satu riwayat yang lain, dia pernah keluar dengan Nabi. Yang sahabat yang Abdullah bin Huzafah ni pernah keluar dengan Nabi dalam satu peperangan. Nabi berehat tidur bawah pokok. Nabi tidur, dia mengakau. Dia nak kena Nabi. Nak kena Nabi, nak tengok Nabi pandai dan naik kuda. Dia mengakau, dia berkohor tu, dia pelonggor pelana kuda. Dia pelonggor tali pelana tu. Bila Nabi naik sepanjang, jadi musim dak jatuh. Nabi dak jatuh. Bijak. Sebab begitu dia gurau ni, dia suka begitu. Tak jatuh Nabi. Ada riwayat dia. Ini dia. Pasukan Ali bin Abi Thalib. Ini panjang. Wallahu a'lam.